Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita bagaimana untuk membuat reka bentuk elektronik menggunakan litar simulasi, iaitu standard pembelajaran 2/4/4 membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Jadi ini adalah contoh papan litar Arduino. Kita ada dua jenis. Okey, satu yang warna purple iaitu namanya Maker Uno, dan satu lagi adalah yang berwarna biru yang dengan ringkasannya Uno sahaja. Okey, jika kita lihat di sini, ini adalah bagaimana breadboard dia. Adalah breadboard untuk litar papan Arduino. Dia adalah berwarna putih, di mana pada realitinya dia ada lubang-lubang begini untuk kita cucuk-cucukkan komponen-komponen kita. Dan garisan yang berwarna merah ini menunjukkan aliran arus elektrik. Dia mengalir dalam arah yang begini, menegak untuk bahagian tepi kiri dan kanan ini. Sementara dua bahagian di tengah ini dia arus mengalir secara mendata begini. Okey, so ini anda kena tahu sikitlah bila nak menyambungkan litar tersebut. Yang ini menegak, yang ini mendata, dan yang sebelah kanan ini dua menegak semula. Okey, itu aliran arus pada breadboard. Breadboard ni adalah satu tempat untuk kita mencucuk komponen-komponen kita untuk disambungkan secara dalam litar. Okey, jadi sebelum membuat penyambungan litar, input dan litar output pada papan mikro pengawal litar simulasi boleh digunakan untuk menguji lakaran litar yang dibuat. Okey, bagi memastikan litar dibina adalah betul. Jadi dia dapat menjimatkan masa. Kita dapat buat secara simulasi. Perisian khas seperti Scratch, Edison, Dynapro, Crocodile, Yanka teknologi dan perisian berkaitan boleh digunakan untuk membina litar simulasi. Terdapat perisian yang boleh dibuat turun secara percuma dan digunakan oleh guru dan murid. Ada banyak sebenarnya. Yang cuma kita ingin belajar pada hari ini ialah Tinkercad. Okey, dan Tinkercad ni adalah satu perisian online 3D yang boleh diakses di mana-mana sahaja, dalam telefon pun boleh, dalam komputer, laptop pun boleh. Okey, jadi kita akan menggunakan Tinkercad. Langkah yang pertama untuk buat Tinkercad ini, anda perlu ini adalah program luar talian ya. Sebenarnya ini pun ada juga, di mana kita kena install software ini dinamakan Uno Arduino Steam version 1.7.2, di mana kita boleh install benda ini pada komputer kita. Biasanya kalau kita buat di manual komputer, kita akan menggunakan perisian luar talian ini. Okey, jadi untuk membuka laman web Tinkercad, jadi di sini ada https www.tinkercad.com/. Jadi anda boleh buka pada alamat ini dan anda perlu daftar menggunakan free account anda. Anda boleh menggunakan akaun MOE anda, dan laman ini sesuai digunakan untuk teknologi pembuatan dan teknologi elektronik Arduino sahaja. Okey, jadi sama-sama kita akan buka laman web ini. Okey, projek 1 menyalakan satu LED yang berkelip. Bagaimana menyalakan satu LED yang berkelip? Ini dah buka ya. Litar simulasi telah pun dibuka pada menggunakan aplikasi Tinkercad. Jadi kita akan buka aplikasi Tinkercad. Jadi anda buka Google Chrome dan anda type https://www.tinkercad.com/. Okey, tekan enter dan anda akan diberikan paparan untuk Tinkercad tersebut. Okey, di sini anda boleh sign in. Okey, sign in. Tekan sign in dan kemudian anda boleh menggunakan email MOE anda. Sign in with Google or email or username. Okey, jadi anda boleh sign in menggunakan personal email anda ataupun Google email anda, MOE anda. Okey, sebagai contoh, cikgu sign in menggunakan personal email cikgu.
sign in with Google. Okey. Contoh ini cikgu sign menggunakan MOE cikgu. Okey. Dan anda akan dibawa by clicking continue, you agree to terms and privacy statement. Okey, continue. Okay, jika anda belum sign in lagi, anda boleh sign up dengan menggunakan akaun MOE anda. Okey. Let's go. Cikgu dah sign in dah. Kamu belum sign in lagi, jadi kamu kena sign up terlebih dahulu. Okey. Ini dah lukisan 3D ya. 3D. Ini kena patah balik ya. Okey. Di sini tadi kita akan klik kepada circuit. Okey, klik pada circuit. Okey. Di sini kemudian circuit, create new circuit. Okey. So ini adalah paparan di sebelah ni adalah ruang kerja kita warna putih. Di sebelah kanan ini adalah komponen-komponen yang kita boleh tarik dan lepaskan, drag and drop. Mana-mana komponen yang kita nak gunakan. Okey, kita lihat semula kepada PowerPoint kita. Okey, di sini ada paparan yang berbeza sedikit, di mana kalau kita lihat paparannya bezalah, ya, ruang kerja di atas, komponen berada di bawah. Tak kisahlah, dia hanya melibatkan bentuk paparan sahaja. Okey, so langkah seterusnya ialah kita akan tarik, okey, mana-mana komponen yang kita ingin gunakan di dalam litar simulasi kita. Pertamanya kita akan tarik keluar papan Arduino kita yang warna biru tu. Okey, so dalam komponen ini Arduino Uno R3, kita tarikkan dia. Dia keluar di situ. Okey, dah keluar dah pun. Okey, kita boleh kecilkan dia. Dia boleh berikan nama dia, name apa, Arduino ataupun name 1. Okey. Okey. Anda boleh kecilkan gambar ini jika ada mouse lah. Jika tak ada mouse, anda boleh gunakan paparan pada telefon anda dengan menggunakan tangan untuk kecil atau besarkan ruang kerja ini. Okey, kemudian seterusnya anda akan tarik ke dalam breadboard. Okey, breadboard small. Begitu. Okey. Cari dekat sini, dekat sebelah kanan ini ada banyak komponen-komponen. Breadboard small ni warna putih ni, tarikkan dia, letakkan di sebelah, begitu. Begitu. Okey, letakkan di sebelah. Okey, anda boleh tukarkan nama dia kepada nombor 2 ataupun breadboard. Nama tak penting sangatlah. Okey, teruskan. Okey, kemudian cari LED dan klik drag and drop, letakkan pada breadboard seperti pada kedudukan yang ada pada contoh ini. Okey, kalau cikgu besarkan, okey, dia letakkan pada nombor 8 dan nombor 9. Okey, pada baris J. Okey, jadi kita cari lampu LED warna merah. Lampu LED warna merah ini. Okey, kita tarikkan dia dan kita letakkan pada lubang 9 dan 10 pada baris I, pada baris J. Okey, kalau korang nampak kita boleh besarkan. Okey, ini salah, kita letak kat sini. 8 dan 9. Okey, pastikan sama.
Sebenarnya boleh, tapi untuk peringkat awal ni anda ikut saja dahulu. Okey, seterusnya. Seterusnya, anda boleh tukar warna lampu LED itu dengan klik pada Properties. Okey, boleh tukar pada Properties. Okey, contohnya anda klik pada lampu LED ini. Okey. Dan di atas tu, di mana ya Properties tu? Okey, anda boleh klik pada lampu LED tersebut dan dia akan keluar properties kotak warna biru ni, LED. Anda boleh tukar warna dia, contohnya tukar kepada warna kuning, yellow. So dia akan tukar warna yellow, ataupun anda boleh tukar kepada blue. So dia akan tukar warna biru di situ. Okay, itu cara bagaimana menukar properties. Okey, seterusnya cari resistor. Cari resistor, letakkan resistor pada kaki anode. Untuk paparan penuh, klik pada komponen untuk disablekan pemilihan komponen. Okey. Kalau cikgu besarkan dekat sini. Okey, anda akan cari resistor yang seperti bentuk begini, yang ada warna-warna perintang ni, kita dah belajar. Okey, di sini ada perintang tersebut. Kita letakkan pada komponen pada kedudukan yang sama seperti yang dikehendaki. Okey, begitu. Kalau cikgu besarkan yang ni. Okey, dia berada pada kotak. Pada laju atau pada baris F dan E. Okey. Pada lubang nombor 9, terminal. Okey, pada lubang nombor 9, F9 dan E9. D10, D9. Okey. Okey, dia letak pada situ. Okey, seterusnya tukar nilai perintang. Saya pilih 220 ohm sebab kit saya ada 220 ohm sahaja dan perintah nilai bawah 1 kilo ohm. Okay, kena letak perintah sebab tak mahu LED terbakar sebab arus yang tinggi mengalir dalam LED. Jadi memang apabila kita menggunakan lampu LED, kita perlu letakkan perintang sebelum arus mengalir kepada lampu LED untuk mengelakkan berlakunya kerosakan pada lampu LED. Jadi nilai yang digunakan ialah 220 ohm. Okay, bagaimana nak tukar kepada nilai tersebut? Seperti biasalah, pergi kepada Properties. Okey, tukarkan resistor kepada 220 ohm. Jadi anda klik pada properties resistor ini. Okey, dia akan keluar kotak biru. Okey, dan typekan 220 ohm. Okey, bukan kilo ohm, yang ini kilo ohm. Jadi anda tukarkan kepada ohm sahaja. So, ohm kita dah belajar, ohm adalah unit untuk menguji tahap rintangan pada satu-satu perintang. Okey, kita balik semula kepada PowerPoint kita dan seterusnya isi komponen yang kita gunakan sebelum kita mula memasang kabel. Isi komponen yang kita gunakan sebelum kita mula memasang kabel, kita akan mulakan sambungan pada board. Jadi kita akan masukkan digital input output ke kaki perintang. Saya pilih kaki nombor 4. So sambungannya seperti dalam gambar. Kabel tu kita boleh tentukan. Setiap dot tu kita akan ikut mouse ke mana arah kita nak arahkan wire tersebut. Okey. Jadi dalam kata yang mudahnya, dia menggunakan sambungan wire daripada kaki perintang. Okey, disambungkan kepada digital input. Okey, nombor 4. Jadi kita akan ambil
wire dia kat sini. Mana wire Okey, dia nak warna hijau. Jadi kita tukar kepada warna hijau. Okey, kemudian kita letakkan wire pada A9. Okey, klik dekat situ. Okey, kemudian dia tak keluar sikit. Okey, lukis cantik-cantik sikit bentuk wire tersebut, pendawaian tersebut. Okay, dan kemudian dia akan pergi kepada input yang keempat. Okey, begitu. Anda boleh ubah sikit ni supaya dia lurus. Okey. Sama seperti dalam lita tersebut. Maksudnya kita akan sambungkan arus daripada input dan digital input daripada lita input nombor 4 akan pergi ke kaki lita kaki perintah. Kemudian dia suruh tukar pula warna ni kepada warna merah. Okey, tak apa. Kita klik pada properties. Okey. Kita klik pada properties dan tukarkan kepada warna merah. Okey, kemudian langkah seterusnya buat perkara yang sama untuk ground. Ada dua tempat ground yang pilih, ikut mana yang kita suka lah. Ground maksudnya apa-apa pun perlu ada pembumian. Okey, arus perlu dialirkan ke bumi semula. Jadi kalau kita lihat di sini daripada kaki cathode atau kaki lita LED ni, lampu LED ni, kita akan sambungkan dia pergi ke yang ada tulisan ground dekat sini pada papan lita Arduino ini. Jadi kita buat satu pendawaian lain pada papan lita kita. Okay, kita ambil satu wire berwarna hitam, ambil warna yang warna lain pula daripada kaki lita ini pada H9 daripada H8. Okey, kemudian dia akan naik kemudian dia akan pergi kepada sambungan GND. GND adalah singkatan untuk ground. Okey, GND. Okey, cantikkan lita tersebut begitu. Okey. So secara asasnya kita dah pun ada satu lampu yang berkelip dekat sini. Apabila arus mengalir wire warna merah ini pergi ke perintah dan perintah akan bersambung dengan lampu LED. Kita dah belajar sebelum ini, lubang-lubang ini akan bersambung secara mendata. Sebab ini lita blackboard dah terbalik, jadi dia dekat beginilah. Okey, dia akan sambung pada kaki LED, dan kaki LED yang lagi satu cathode dia akan bersambung kepada wire yang warna hitam ini untuk pergi ke ground GND. Dan sepatutnya lita ni boleh berfungsi lah. Okay, teruskan. Kaki LED bahagian anode. Okey, bahagian anode yang panjang ni, yang melengkung ni adalah bahagian anode. Okey, yang melengkung ini adalah anode. Dia tulis tu anode. Yang lurus ni adalah cathode. Biasanya cathode lebih pendek daripada yang anode. Okey, tak boleh direct sambung ke board sebab dia bakar, jadi kena letak satu perintah yang nilainya di bawah daripada 1 kilo ohm. Tadi kita menggunakan lita 220 ohm. Kenapa? Sebab kita nak pastikan arus ini tidak tinggi. Okey, ini cikgu dah terangkan. Okey, seterusnya kita akan cari bagaimana untuk buat coding. Apa fungsi coding ini? Coding ni fungsi dia adalah untuk kita memberitahu lita Arduino kita bahawa lampu tersebut nak diklikkan berapa kali, berapa laju dia nak diklikkan, selain daripada kita hanya menyalakan lampu seperti biasa. Okey, jadi untuk menghasilkan lampu yang berkelip-kelip, kita perlu ada satu program yang kita buat dengan menggunakan code editor. Jadi cari code editor ini pada paparan Tinkercad anda. Okey, di situ ada butang code, tekan butang code tersebut, dia akan keluar paparan seperti ini. Kemungkinan dia akan keluar blocks begini. Okey, dalam bentuk warna-warna begini. Jadi jangan risau,
sepatutnya anda akan keluar seperti ini. Jadi anda tukarkan sahaja, klik pada ni blok sini dan pilih text sahaja, continue. So dia akan keluar begitu. Dan langkah yang seterusnya, anda akan clearkan coding yang asal, buang, delete. Okey, dan seterusnya dalam Arduino ini sebenarnya kita akan buat programming. Dia ada dua sahaja program yang boleh dilaksanakan oleh Arduino sebagai satu makro pengawal, iaitu setup program dan loop program. Di mana setup program ni adalah atur cara utama dia, dan loop program adalah atur cara untuk apa yang dia ulang ulang banyak kali. Okey, jadi kita lihat di sini. So ini adalah contoh Arduino program kita, di mana kita ada void setup untuk setup program dan loop program, apa kod yang kita ingin ulang beberapa kali. Okey, kita lihat lebih detail lagi, lebih terperinci lagi void setup. Void setup. Okey, kalau kita lihat di sini tadi pula diberitahu sini ya. Void setup ni adalah arahan untuk kita memulakan atur cara. Kemudian ada kurungan, penutup kurungan. Kemudian ada curly bracket di sini. Dan kemudian bila ada curly pembuka, open curly bracket, kita ada close curly bracket kat sini. Dan kemudian kita ada pin mode. Pin mode ni adalah arahan untuk memberitahu Arduino bahawa di manakah kita letakkan nombor pin tersebut dan sama ada dia input atau output. 13 ini adalah nombor pin. Di mana kita dah cucuk kita punya wire tadi pada lubang nombor berapa, kita kena nyatakan dekat sini pada output dia. Output pula dah dia nyatakan sama dia output ataupun input. Dan jangan lupa ada semicolon untuk setiap baris tersebut. Okay, ini adalah contoh void setup, kod untuk void setup atau cara untuk setup sahaja. Ini adalah untuk segmen kod untuk loop, untuk apa yang kita ingin ulang, atau cara yang untuk kita ingin ulang banyak kali dalam Arduino kita. Okey, arahannya ialah void loop. Jangan lupa ada penutup, pembuka kurungan dan penutup kurungan. Kemudian ada open curly bracket dan close curly bracket, iaitu untuk memulakan dan mengakhirkan program tersebut. Kemudian ada digital write. Digital write ini adalah fungsinya untuk menyatakan signal to a pin, sama ada lampu tu menyala ataupun padam. Turning in on off. 13 adalah nombor pin dia, pin di mana kita cucuk tadi wire tersebut. Dan hide ni untuk menunjukkan bahawa lampu itu menyala, hide. Kalau delay pula, delay untuk fungsi lah untuk memastikan lampu itu berkelip pada sela berapa saat. Okey, 1000 dalam kurungan ni adalah nilai dalam milisecond. Kalau 1 saat bersamaan dengan 1000 milisecond, maksudnya kita nakkan lampu itu berkelip setiap 1 saat. Maksudnya di sini delay, kita nak melambatkan nyalaan lampu tersebut. Okay. Kemudian kita ada juga digital write. Digital write 13 adalah nombor pin dia, dan kita nak pastikan dia terpadam. Tadi dia menyala, dia padam. Dia nyala, dia padam. Dia nyala, dia padam. Jadi kita letakkan arahan low dekat sini, LOW. Okay, itu secara ringkas. Nanti kita akan buat sedikit demi sedikit baru anda faham. Okey, pertama sekali type ini saja dahulu dalam coding anda. Okey, yang pertama sekali void setup. Okey, void, typekan dalam kod anda void VOID huruf kecil SET setup. Jangan lupa pembuka kurungan dan penutup kurungan, dan jangan lupa curly bracket. Okey, kemudian pergi ke baris yang ke-6 untuk void loop. Arahan program untuk mengulang atur cara. Membuka kurungan, penutup kurungan, dan jangan lupa curly bracket. Bila ada open curly bracket, kena ada close curly bracket, diletakkan pada baris yang ke-9. Okey, itu yang seterusnya. Okey, seterusnya kita boleh mulakan untuk program untuk segmen kod kita untuk void setup. Kita dah tahu tadi kita sambungkan dia pada pin nombor 4. Betul atau tidak, kita boleh lihat di sini. Okey, kita sambungkan dia tadi pada pin nombor 4 sebagai output dia. Harus akan mengalir pada wire warna merah, pergi kepada perintang, pergi kepada LED, kemudian LED akan pergi kepada ground, GND. Okey, jadi kita tahu dah dia pada pin nombor 4. Kita pergi pada coding semula.
Dan kita akan masukkan pin mode. Okey, pin mode nombor 3 pada baris yang ketiga. Pin mode. Okey, pin mode. Dan dalam kurungan nombor pin di mana kita cucuk tadi, nombor 4, dan itu adalah output. Jadi kita tuliskan output, bukan input, tulis output. Tutup kurungan dan jangan lupa semicolon untuk setiap arahan tersebut, setiap baris tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita dah pun melaksanakan outputnya. Kita akan pergi kepada arahan untuk void loop. Untuk sama ada kita menyalakan lampu LED tersebut. Dan Arduino ini hanya terima voltan 0 volt atau 5 volt sahaja. Jadi 0 volt bersamaan dengan off dan 5 volt bersamaan dengan on. Jadi untuk onkan lampu tersebut, maka kita akan typekan digital write. Okay, void ni kita masukkan ke dalam sedikit begitu. Dia ada sebaris dengan void atas. Okey, kemudian pada baris yang ke-9, okey, pada baris ke-9 dituliskan digital write. DIGI digital write. Untuk menyalakan lampu, ingat lagi dia punya nombor pin dia ada nombor 4 dan height huruf besar. Maksudnya untuk menyalakan lampu tersebut jangan lupa semicolon. Okey, itu adalah untuk menyalakan lampu LED. Okey, kemudian kita nak diakan delaykan dia. Kenapa kita perlu delaykan dia? Supaya kita nampak perubahan lampu ketika dia berkelip dan ketika dia padam. Jadi kita akan masukkan arahan delay. Okey, pada baris yang ke-10, delay, DELAY, delay. Dan 1000 tu maksudnya lah 1000 milisecond bersamaan dengan 1000 milisaat bersamaan dengan 1 saat. Jadi maksud di sini lampu kita akan menyala selama 1 saat dan kemudian dia akan padam selama 1 saat. Okey. Dan seterusnya kita akan copy untuk bagi arahan kepada atur cara supaya dia memadamkan lampu juga selama 1 saat. Jadi kita boleh copy yang ini pada baris yang baru dan paste sahaja. Okey, digital write, pin masih nombor 4 dan tetapi arahan bukan high lagi. Low maksudnya untuk kita beritahu atur cara Arduino bahawa lampu akan dipadamkan. Delay selama 1 saat supaya kita nampak perubahan dia berkelip dan berkelip lah. Okey. Okey, seterusnya coding pun telah habis. Jadi kita akan pergi kepada simulasi, klik pada upload dan run. Anda boleh lihat hasilnya. Okey, di sini dalam PowerPoint cikgu ni adalah versi yang lama. Jadi kita lihat di sini kita boleh start simulation. Okey, kita boleh klik pada semula pada gambar ni. Okey, anda boleh besarkan sedikit. Okey, ini boleh hidekan dahulu. Dan anda tekan butang start simulation. Okey, start simulation. Oh, ada masalah di sini. Okey, apakah masalahnya? Okey, masalahnya satu yang bagus. Kita lihat apa yang tak kena dekat situ. Okey, kita terlupa. Okey, nombor void loop. Kena ada di sini, kena ada curly bracket. Untuk tutup. Okey, untuk tutup atau cara void setup. Okey, cuba run balik semula. Close. Start simulation. Okey, ada masalah lagi. Void loop. Void loop. Okey. Kita patut naikkan ke atas. Digital write.
before, hide, delay, 1000. Kita lupa semicolon dekat sini. Setiap baris perlu ada semicolon. Delay pun sini kena ada semicolon. Okey, close. Okey, kita start simulation sekali lagi. Okey, tidak ada error dah. Adakah lampu berkelip? Okey, perhatikan betul-betul pada papan Arduino anda. Okey, anda akan dapat lihat di sini lampu dia berkelip. Nampak? Lampu dia berkelip. Okey, bagi melaksanakan untuk menghantar tugasan anda boleh buka jika anda menggunakan telefon, menggunakan laptop, anda boleh menggunakan laman web tersebut https://secure.vidya.com/ Okey, dan kemudian anda tekan butang, anda kena sign in dahulu menggunakan akaun MOE anda ataupun akaun personal email anda. Kemudian setelah itu anda boleh sign in dan anda boleh klik record video, klik screen application window 3CAD, klik share dan record dan stop apabila telah selesai. Okey, dan pastikan anda record. Ketika anda record itu anda run aplikasi ThinkCAD untuk melihat lampu itu menyala atau tidak, beserta sekali dengan coding dia, kod tersebut. Dan akhir sekali anda klik share dan copy link sahaja. Anda tak boleh download, anda tak boleh upload. Anda boleh copy link dan masukkan ke dalam file Note ataupun Word dan sebagainya untuk anda hantar ke dalam Google Form. Okey. Secara ringkasnya, ini adalah paparan ThinkerCAD anda, di mana di sini ada kod dia. Okey, di sini juga ada paparan sambungan ataupun gambar rajah papan Arduino dan juga breadboard tadi, serta dengan wire dan lampu LED dan sebagainya. Maka anda boleh start simulation. Okey, anda boleh nampak lampu menyala dan ada coding dekat sini. Okey, pada masa yang sama anda type semula laman web Vidyard tadi. Okey, laman web Vidyard. Okey, so di sini jika anda diminta untuk sign in, anda sign in lah. Okey, sign in semula. Okey, continue with Google jika anda sudah ada dah sign in. Jika anda belum sign in, anda kena sign up lah. Sign up for free dekat sini. Okey, sign up for free. Macam cikgu dah sign in. So continue with Google. Okey, cikgu ambil akaun MOE cikgu. Dan seterusnya anda boleh record video anda. Okey, apa yang anda perlu buat ialah anda klik new record video. Okey, kemudian ada 3 pilihan, screen plus camera, screen dan kamera. Anda pilih screen, tekan start recording. Kemudian ada 3 pilihan, entire screen, window or Chrome tab. Anda pilih Windows, anda pilih Windows yang ada paparan ThinkerCAD, klik share. Okey, kemudian buka circuit tadi yang ada ThinkerCAD tadi. Okey, start simulation. Biarkan selama lebih kurang 10 saat untuk menunjukkan lampu ni menyala dan ada paparan kod anda. Okey, stop. Dan kemudian pergi semula kepada Vidyard, laman web Vidyard. Okey, maka terhasillah video yang ini. Okey. Okey, kemudian anda boleh tekan copy link dekat sini.
ada copy link, dan anda boleh copy link tersebut, bukalah pada notepad ataupun klik pada notepad ataupun apa sebarang note saja yang ada. Aplikasi note di dalam telefon bimbit ataupun dalam komputer. Dan anda boleh klik di situ, klik kanan dan paste. So ini adalah pautan kepada video anda dan juga kodek tadi. Okey, anda boleh tekan save. Ikutlah aplikasi note yang ada pada telefon bimbit ataupun komputer anda. Okey, typekan dekat situ ialah projek lampu LED berkelip. Projek 1 biji lampu LED berkelip. Okey, save. Okey. Kemudian anda buka Google Form. Okey, anda buka Google Form. Okey. Dan anda pergi kepada soalan yang kelima. Okey, di situ membina litar simulasi berfungsi dengan periksian khas. Ini adalah soalan yang kita buat tadi. Okey, anda boleh anda boleh hantar dengan menekan butang add file. Okey, dengan menekan butang add file di sini dan pilihkan file anda tadi. Okey, yang mana ada dalam komputer lah adalah di mana anda simpankan tadi, iaitu yang bertajuk projek 1 biji lampu LED open. Okey, jika dah ada, tekan upload dan anda sudah pun menghantar tugasan anda. Okey, selamat menjawab.